ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang berbahagia di masjid yang saya muliakan, barisan pegawai-pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Qariah Sungai Landak, tuan guru, ustaz-ustazah, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, hari ini dapat kita dengan takdir, dengan izin Allah Ta'ala berkumpul di Masjid Bertuah ini, yang mana kalau kita tidak berusaha, kita tak akan sampai juga malam ni. Ya, kita diberikan kekuatan dan keinginan, qudrah iradah. Sebab banyak pilihan. Ada kedai makan, ada tempat beristirahat, ada shopping kompleks, ada masjid. Tapi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa pilih untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya ni sebenarnya masjid ni dah banyak kali sampai, tapi ceramah ni kali pertama. Alhamdulillah. Saya dari Johor tadi terus ke sini, tak ada rumah lagi. Ya, saya sanggup terima sebab apa? Ini jemputan sulung, maka saya tak boleh kecewakan. Sebelum tu ada surau, tapi surau tu dah regular. Saya kata saya takut tak sempat dengan hari hujannya, tapi bila Masjid Sungai Landak tanya, boleh. Ya, ngam-ngam sempat salin baju sampai tadi dah azan. Itulah ya, rezeki Allah Ta'ala nak bagi kita bertemu. Jadi hari ini saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan satu tajuk yang benda kita buat hari-hari, tapi kita perlu percantikkan. Itu namanya ibadah. Ibadah ni kita buat hari-hari, tapi kita kena tingkatkan kualiti ibadah kita. Sama macam kita baca Quran. Kita dah khatam ketika kecil. Kenapa kita belajar tajwid, kita belajar Al-Quran lagi? Sebab kita nak memperindahkan, memperbaikkan bacaan Al-Quran kita. Jadi tajuk kita pada malam ni adalah apa dia? Kelebihan beristighfar. Bukan sekadar cerita kelebihan, tapi tuntutan istighfar tu dari segi syarak kita sendiri. Bagaimana yang patut kita buat dalam beristighfar? Istighfar ni minta ampun pada Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan dan perempuan jangan salah faham. Ada orang dia ingat istighfar itu adalah bertaubat. Ya, betul. Tapi bertaubat ni tajuk besar. Taubat tajuk besar. Istighfar salah satu cabang untuk orang bertaubat. Mesti juga bangun sembahyang taubat malam-malam, mesti minta maaf dengan orang, mesti jadi orang yang lebih baik, mesti berubah jadi orang yang lebih baik daripada seharian sebelumnya. Sebab ada orang kata istighfar, taubat dah tu. Ya, salah satu cabang taubat. Jadi hari ni boleh buka Quran, ibu-ibu, bapa-bapa. Kita kalau cakap kat depan cerita kosong pun, ngongeng-ngongeng cerita istighfar itu ini, tak ada pendalilan, tak ada nas-nas dari Al-Quran, dari hadis pun tak guna. Jadi hari ini kita boleh buka dalam Al-Quran, dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh. Tuan-tuan boleh tengok, ini adalah surah yang ke-71 dalam susunan mushaf Al-Quran kita, yang mana kita tengok bermula ayat 10 sampai 12. Dalam tu ada 6 kelebihan beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala, yang Nabi Nuh cakap pada umat dia. Allah Ta'ala rakamkan dekat dalam Al-Quran. Nabi Nuh janjikan kelebihan istighfar dalam surah Nuh. Allah Ta'ala sebut semula kepada kita dari ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu dululah. Dekat sini ada hadis yang saya sempat catatkan untuk ibu-ibu dan bapa-bapa. Pertamanya hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, hadis bernombor 6307 dalam Sahihul Bukhari. Hadis tentang jumlah istighfar minimum paling sikit yang dibacakan oleh baginda Nabi SAW. Mafhumnya, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, wallahi, demi Allah, aku sungguh beristighfar, meminta ampun pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini hadis riwayat Bukhari.
Nabi SAW tak pernah kurang 70 kali sehari beristighfar. 70. Ini kita ambil pertama, riwayat Bukhari. Yang kedua, datang dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahihul Muslim, hadis nombor 2702, Nabi SAW kata, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah Ta'ala dalam sehari sebanyak 100 kali. Nabi kata, ketika hati aku malas, aku istighfar 100 kali. Pernah tak hati Nabi SAW malas? Tak pernah. Ini rendah diri Nabi SAW nak tunjukkan pada kita. Dia punya istighfar, baginda Nabi SAW. Tak, kita dapat lawan dia. Memang kita tak boleh lawan. Saya kata confirm 200%. Cuma rendah diri dia kata, aku sehari ni paling malas 100 kali aku istighfar, tak kurang. Paling malas, hati aku paling malas. Sebenarnya cabaran pada kita nak beristighfar, mampu tak buat. Tapi kita mampu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, letakkan, saya galakkan ambil 100 lah. Tapi paling-paling teruk pun jangan kurang 70 kali sehari. Tapi kata ustaz saya, Nabi SAW, syurga dalam genggaman dia, betul tak? Satu-satunya Nabi yang Allah Ta'ala janjikan syurga ketika masih hidup. Bahkan ada ayat janjinya dengan ayat Al-Quran. Tak lain tak bukan Nabi kita SAW. Nabi lain tak dapat. Dijanjikan syurga, siap suruh ketika masih hidup, janji syurga lah. Nabi lain tak dapat kecuali Nabi kita SAW. Dalam surah Al-Kawthar, inna a'tayna kal-kawthar, sesungguhnya kami janjikan, kami sediakan untuk kau Muhammad syurga yang dalamnya ada telaga Al-Kawthar. Janji syurga, janji telaga Kautsar, kekasih Allah, masih berselawat tak kurang 70 kali. Tuan-tuan kena faham, maksud tak kurang 70 kali itu mungkin 7,000. Kata ustaz saya, kalaulah baginda Nabi 70 kali, kita kena ada 20 kat ujung tu, 7,000 kali sehari. Cabaran untuk kita. Sebab itu nak istighfar, jangan terikat dengan nombor. Bila saya bacakan hadis ni, kadang-kadang orang salah faham. Dia kata cukuplah dia pakai tasbih elektronik yang tekan-tekan ribu kan. Cukup sampai 70 baru pukul 12 tengah hari. Cukuplah. Tambah sikitlah 10 bonus 80 dia kata. Tak boleh. Selagi ada kudrat, ada hari, buat 1000 kali sehari, 800 kali sehari buat. Kerana jangan kurang 70 kali. Itu bagi Nabi SAW. Kalau tuan-tuan tengok dalam satu riwayat, Sayyidatina Aisyah saksikan dengan mata kepala dia bagaimana Nabi SAW semayang malam, semayang taubat, bangun tahajud sampai bengkak kaki. Aisyah tanya, kenapalah macam ni, bangun semayang sampai bengkak kaki, engkau dah dijanjikan syurga, dosa sebelum selepas dah diampunkan ya Rasulullah, kenapa macam ni? Nabi jawab apa? Afala akunu abdan syakura, afala akunu abdan syakura, salahkah aku untuk jadi hamba yang bersyukur? Dia kata, salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Tanda syukur taubat. Itu kata Nabi, tanda syukur taubat. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya pergi kepada ayat Quran tu, tak banyak tu. Cuma istighfar nak kena betul kan. Kita sebut astaga kan, astaga dia kata, buang masa lah, sebut betul-betul. Istighfar paling pendek, paling malas, astaghfirullah. Itu Nabi SAW ajarkan. Kalau malas, astaghfirullah. Itu malas. Rajin sikit, astaghfirullahal azim. Rajin lagi sikit, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan berhenti dekat situ. Kalau rasa saya ustaz nak buat yang lebih panjang, itu perangai sahabat Nabi. Sahabat Nabi kalau dah tahu pasal puasa satu, apa lagi puasa sunat ada? Kalau tahu solat sunat, apa solat sunat lagi? Sahabat Nabi kalau ada selawat, apa selawat yang lebih panjang? Kalau ada istighfar, istighfar apa yang paling power, paling hebat? Nabi kata ada. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet ke, Negeri Sembilan lagi hebat. Tiap-tiap kali Ramadan gantung kain tu, confirm hafal lah.
Selepas istighfar yang kita baca lepas solat, ada istighfar yang paling hebat. Penghulu kepada segala istighfar, bos kepada segala istighfar. Namanya Sayyidul Istighfar. Boleh type dekat YouTube, boleh dengar. Kalau nak type dekat Google, boleh print out, gantung dekat, tampal dekat dinding. Namanya Sayyidul Istighfar, penghulu kepada segala istighfar. Bulan Ramadan kita baca. Bila saya baca bulan biasa, orang tak nak baca. Dia kata ini amalan bulan Ramadan, Ustaz. Mana ada. Kita masukkan dalam kaifiat Ramadan yang kain lantang yang gantung tu, kerana bulan Ramadan bulan kena minta ampun banyak. Macam mana Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Semua orang hafal, meniti di bibir kan, tapi tak amalkan. Kalau ikut sunnah Nabi SAW, Nabi lepas solat mesti dia mulakan dengan istighfar 3 kali. Kita tambahlah pula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapi jangan minta diskaun kat saya. Saya ni orang Negeri Sembilan, tuan-tuan. Kalau terlopeh cakap Negeri Sembilan tu, memang saya orang Negeri Sembilan lah. Saya anak jati Negeri Sembilan, orang Labu Batu Lapan. Tinggal pun di Labu Batu Lapan. Cuma tadi tu nak mula starting daripada Johor tu terbawa cakap luar, minta maaf lah. Hang terlopeh juga cakap Negeri Sembilan. Orang kita ni rumah minta diskaun. Orang kalau ikut sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka cari amalan yang paling hebat, paling panjang, paling bernilai. Kita pula ada tak istighfar paling pendek, Ustaz? Dan dah bagi option dah. Astaghfirullah paling pendek. Astaga tak ada. Astaga tak ada. Astaghfirullah. Ada tak pendek lagi, Ustaz? Tak ada lah. Kau nak pendek lagi, pendek umur. Boleh lah. Dah malas istighfar, pendek umur lah. Istighfar amalan yang paling kunci nak dapat semua benda. Seorang ustaz ni pernah ditanya dekat tok guru dia. Dia datang, dia berada bersama tok guru dia, seorang ustaz ni. Datang seorang lelaki minta amalan nak kaya. Nak kaya raya, duit banyak, harta benda banyak. Ustaz, apa amalan nak kaya, Ustaz? Nak bagi duit banyak, harta banyak, bagi saya tulis sikit. Ustaz dia kata istighfar banyak-banyak, maka kayalah kau. Dia kata kalau istighfar, cucu aku pun boleh ajar, Ustaz. Cucu dan tadika pun tahu istighfar. Apa pula? Takkan tak ada doa lain? Memang banyak doa-doa. Kan kita minta kaya, minta apa, tapi ustaz ni bagi tuan guru pada seorang ustaz ni, dia kata istighfar. Dia marah. Tapi tuan guru ni jawab, sabar dulu orang muda, sabar dulu tuan. Dia kata bila kita istighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Bila istighfar lagi dah diampunkan banyak kali, maka Allah Ta'ala akan sayang pula pada kita. Kau bayangkan, dia kata orang muda, kalaulah manusia sayangkan manusia, suami sayangkan isteri, bapa sayangkan anak-anak, kalau dengar cakap apa yang anak dia nak, apa yang isteri dia nak, dia akan tunaikan. Betul tak? Kalau empunya segala manusia, segala makhluk, Allah Ta'ala sayangkan kita hanya dengan sebab istighfar. Kau minta apa yang ada di langit dan di bumi, dia akan kurniakan pada kau. Maka dia tak boleh jawab. Betul lah. Istighfar kunci kalau nak apa-apa. Orang nak akad nikah nak istighfar kan, walaupun dia tahu dia banyak silap. Orang lupa barang istighfar, selain di selawat Nabi. Orang nak keluar rumah istighfar, supaya nak mati kalau jadi apa-apa tengah jalan, mati dalam keadaan dosa diampunkan. Istighfar. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sebut betul-betul lah. Sebab itulah istighfar tu kena betul-betul. Kan? Jangan jadi astaghfirullah pula, ghin jadi ra. Kan? Macam-macam tu. Sebab tu serumah kalau ada tulisan-tulisan kat masjid, kita baca. Ada doa selepas azan, tengok semak bacaan kita. Kadang-kadang kita baca selawat ke atas Nabi pun masih lagi bunyi mim masuk dalam shot. Contoh Allahumma
Mas, kan? Padahal mim dengan sod tu berpisah, tuan-tuan. Tak ada memasukkan mim dalam sod dah, betul tak? Kena semak. Mas salli ala, kan? Dengar mas. Allahumma salli ala. Ma salli ala. Humma salli ala. Tapi ramai lagi hummas. Allahumma. Kena cek bacaan. Astaghfirullah. Ha? Kalau sami'allahu liman hamidah, tak pula dimasuk dia bunyikan alif ke hamzah ya. Sami'allah, ain tak dengar, dia kena memasukkan ain dalam lafzul jalalah tu. Sami'allah, Allah. Sebab tu kalau ada tulisan baca betul-betul. Tengok kadang-kadang kita ada tulisan dekat masjid, kita baca sambil tengok, tak salah dah, tak hina dah. Termasuklah baca Yasin kami malam Jumaat. Dulu tuan guru saya Ustaz Mohsin bin Syekh Ahmad, adik Allahyarham Syekh Murtada, dia kepakar Quran Malaysia, Allahyarham Syekh Mohsin. Dia cukup pantang kalau orang baca Yasin walaupun dah hafal tapi tak nak buka kitab Yasin. Kata buka je walaupun hafal, alih-alihkan mata kan, buka. Satu, rendah diri kita. Nombor dua, kalau salah boleh semak. Nombor tiga, kita ni walaupun hafal, kita mengulang kena ready buka. Sambil-sambil tu tengok kalau ada silap. Macam tu juga bacaan astaghfirullahalazim. Allazi la, kat mana zal, allazi, bukan allazi. Contoh ni kan. Allazi. Itu cerita tentang istighfar punya lafaz ataupun sebutannya. Okey, boleh tengok dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Ta'ala. Ni cerita sebelum ditenggelamkan umat Nabi Nuh AS dekat dengan banjir besar, yang mana air turun daripada langit keluar daripada bumi. Banjir yang hebat tak pernah ditonton oleh mana-mana manusia. Tuan-tuan tengok, kalau gay kan, gay, orang lelaki suka lelaki,